Jadi kita mulakan insya-Allah kuliah maghrib kita pada malam ini dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Alhamdulillah. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Al-Fadil, Tuan Guru Fadil, untuk menyampaikan kuliah maghrib. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Persilakan Ustaz. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Alhamdulillah wa syukru lillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan rahmat daripadanya kita dapat lagi menerus dan menyambung kuliah berkitab kita yang telah pun ditangguhkan ya semenjak PKP lagi, ya tak silap daripada PKP 2 lagi. Jadi kita ya terpaksa menangguhkan banyak daripada aktiviti kita, masa ataupun kesempatan kita untuk menuntut ilmu, untuk mengaji kitab ni. Tetapi walau bagaimanapun, alhamdulillah atas kecanggihan kita kata ya teknologi zaman sekarang ni, dapat lagi kita menyambung ataupun meneruskan, walaupun tidak secara bersemuka tetapi secara online. Saya ni sebenarnya pun tak berapa pandai juga bab IT ni, tapi alhamdulillah berkat tunjuk ajar daripada kawan-kawan yang pandai, jadi dapatlah diadakan ataupun dijalankan ya kuliah ini secara online. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, walaupun saya seorang ni bercakap ni, tuan-tuan masing-masing di rumah masing-masing, tapi saya panggil hadir juga lah, hadir dalam online ya. Jadi sebagaimana kita maklumi bahawasanya kuliah ataupun pengajian berkitab kita ni, iaitu kita jalankan secara tetap, secara mingguan, iaitu setiap hari Selasa selepas maghrib, dan mengikut minggu, iaitu minggu pertama dan minggu ketiga kita menggunakan kitab Sairus Salikin juzuk yang ketiga, manakala minggu kedua dan keempat kita guna pakai kitab Sairus Salikin juzuk yang kedua dan keempat. Jadi sebagaimana rujukan kitab kita, iaitulah saya sering menggunakan dua buah kitab rujukan. Satunya iaitu kitab Sairus Salikin yang Jawi ya, yang Jawi, manakala ya yang kedua iaitu kitab Sairus Salikin yang Rumi. Walaupun kita kata ya ialah setengah daripada kita tu ya, alhamdulillah dapat Jawi ini dapat dibaca, ditelaah dengan lancar, tetapi ya ada juga di kalangan kita yang tak berapa nak boleh Jawi, jadi ada alternatifnya iaitu kitab Rumi ini. Baik tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala,
Jadi pada hari ini kita akan mula kembali iaitulah kitab kita, kitab jilid yang kedua. Kalau kitab Jawinya iaitu pada muka surat 205, kitab Jawi, dan kitab Ruminya iaitulah muka surat 497 kitab Rumi. 497. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala musannif, jadi saya rujuk bacaan saya pada kitab Jawi. Kitab Rumi ni tuan-tuan bolehlah ikut. Qala musannif, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Itu ya. Tetapi apabila adalah yang demikian itu sehabis-habis kuasanya belajar, padahal baginya sangat jinak, yakni sangat gemar ia dengan membacakan akan Quran. Baik. Kita ni sebenarnya membahaskan perkara yang berhubung kait dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Iaitu menyuruh dengan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Yang mana pada bab ini terdapat beberapa fasal. Telah lalu bagi kita kaji kita yang lalu, iaitulah fasal pertama nak menyatakan tentang kewajipan kita menyuruh dengan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Itu pasal pertama. Dah lalu dah kita beberapa hadis, beberapa perkataan daripada ulama tentang kewajipan kita amar ma'ruf nahi munkar. Kerana kemuliaan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah Taala muliakan dan Allah Taala lebihkan kita sebagaimana ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, al-ayah. Kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi umat manusia. Salah satu sebab ciri kamu umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu menyeru kepada kebaikan dan kamu mencegah, melarang daripada kejahatan. Baik. Jadi dalam bab yang ini iaitulah ada beberapa pasal, yang mana pasal pertama yang disebutkan tentang kewajipan. Wajib tak dapat tidak kita melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini dah lalu dah bagi kita, saya cuma ulang-ulang baliklah. Takut ada di kalangan kita yang lupa. Kemudian pula pasal yang kedua iaitu tentang kita kata rukun amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dia ada rukun-rukun dia. Bukan kata sembrono aja, dah. Dia ada rukun yang tertentu. Bagi kita kata pekerjaan amar ma'ruf nahi munkar, sama ada bagi orang yang menyuruh, orang yang menyuruh ataupun melarang lah, maknanya amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ataupun pada pihak orang yang kita seru, yang kita ajak kepada kebaikan ataupun yang kita larang daripada kejahatan. Itu. Dan dah lalu juga bagi kita beberapa hal, beberapa perkara, dan sekarang ni kita masuk kepada pasal yang ketiga, iaitulah pekerjaan kejahatan ataupun mungkar yang diingkarkan oleh syarak, yang banyak berlaku di kalangan orang awam. Maka yang diketahui sangat banyak, kata Imam Ghazali di sini. Jadi dalam pasal inilah kita sambung kembali kuliah kita, pengajian kita, iaitulah kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi saya harap tuan-tuan dapat maklum, lama dah kita cuti ni, lama kita tak mengaji ni, jadi mana ataupun setengah daripada sahabat kita, rakan-rakan kita yang baru mengikuti kuliah berkitab ni, bukan tak nak mari, bukan tak nak hadir, tetapi maklum sajalah dengan kesibukan masing-masing, tak dapat ataupun tidak berkesempatan.
Tapi musim PKP ni pula alhamdulillah ada hikmah juga kan, tak dapat tak hadir berjamaah mengaji, dapatlah kita mengikuti secara online. Baik, okey. Jadi kata Imam Al-Ghazali tadilah, kita ulang balik. Baik. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tetapi apabila adalah yang demikian itu sehabis-habis kuasanya belajar. Baik ya. Ni dalam ni masalah mungkarat yang disebutkan pada kitab kita yang terdahulu ni, iaitu bercerita tentang wajib kita menegur seseorang yang apabila melakukan kesalahan, terutama pada semayangnya, umpamanya salah pada rukunnya, salah pada bacaannya dan umpamanya. Maka dengan sebab tu kita ni setengah daripada keuntungan semayang berjamaah ni. Kalau kita salah, kalau ada orang nampak, dia kena tegur, dia kena beritahu kita salah. Sebab apa? Kalau kita tak betulkan, kita tak baiki, jawabnya takut sia-sia. Sia-sia semayang kita. Tapi dengan adanya semayang berjamaah ni, mudah-mudahan kalau sekiranya adalah salah silap kita pada semayang kita tu, boleh ataupun dapat ditegur secara langsung oleh orang yang melihat ataupun mengetahui akan kesalahan yang kita lakukan itu. Tapi mana selepas daripada semayang lah. Lepas pada semayang, kita beritahu, kita maklumkan. Dan cara memberitahu ataupun kita panggil approach dia. Cara kita nak baiki ataupun membetulkan ataupun menegur orang tu, dia ada beberapa kaedah sebagaimana yang telah dijelaskan dahulu. Jadi tengoklah macam mana keadaan orang ni, macam mana pesen dia. Baik, tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala tu. Maknanya kalau sekiranya dalam bab baca, ni dalam bab baca, adalah orang ni baca tak betul, umpamanya baca Fatihah. Baca Fatihah ni rukun. Ni rukun qauli. Jadi kalau sekiranya kita salah baca, maka tak sah Fatihah. Bila tak sah Fatihah, jadi kalau kita tak baiki balik ataupun kita tak baca dengan betul, kita pakai main ya je tu, maka jawabnya tak sah Fatihah, tak sah lah semayang. Kerana Fatihah tu setengah daripada rukun, rukun semayang. Yang mana kalau salah satu daripada rukun yang 13 tu kita tak betul, jawabnya keseluruhan semayang jadi tidak sah. Baik. Dalam masalah ni kata Imam Ghazali, yang mana kalau sekiranya kita nak menegur orang yang salah pada bacaan, umpamanya bacaan Fatihah, dan keadaan orang yang salah ni pula dia ada dua keadaan. Yang mana satu, dia baca secara keadaan dia jahil, dia tak belajar, tidak tidak bertalaki lah, mana dia bermusyafahah dengan guru dia, ataupun dia kata mana dia mendengar bacaan, dia membetulkan bacaan di hadapan gurunya. Itu satu. Ataupun yang keduanya, iaitulah mereka yang belajar dah, musyafahah dengan guru dah, tapi maklum sajalah kelemahan dia. Belajar macam mana pun tetap juga tidak dapat dia nak membetulkan akan bacaannya itu. Maka dalam keadaan ni dua keadaan berbeza antara dua ni. Sebab tu kata Imam Ghazali, apabila adalah yang demikian itu sehabis-habis kuasanya belajar. Mana belajar sungguh-sungguh. Padahal baginya sangat jinak, yakni sangat gemar ia dengan membacakan akan Quran. Suka belajar dia tentang cara baca Quran yang betul, dan gemar, suka dia baca Quran. Dan sangat lobalah ia atasnya. Bukan kata tidak main-main ataupun saja-saja dak. Saya sangat suka, sangat gemar. Maka tiada aku iktikadkan dengan dia itu haramnya. Maknanya walaupun dah belajar
berusaha sungguh-sungguh belajar, baca betul-betul, tapi akhirnya tak juga nak sebut sepasih yang mungkin, ataupun kita kata tak dapat nak baca 100% lah betul, cuba macam mana pun, maka pada ketika itu tiadalah haram baginya, maknanya ya, dia baca salah pun dimaafkan. Ini yang jadi masalah kalau boleh belajar, boleh perbaiki, betulkan bacaan, tapi tak mau belajar, tak nak baiki. Ini masalah. Kemudian memada dengan bacaan yang salah itu, maka ni berdosa lah bagi orang yang ada ciri-ciri begitu. Tak? Maka dengan sebab itulah kita ni tuan-tuan, kita ni mengaji ni tak ada kira umur, tak ada had, tak ada batas. Sebab kata pepatah, minal mahdi ilal lahadi, minal mahdi ilal lahadi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Maknanya mengaji ni tak habis. Wa ima tak kira lah ilmu apa sekalipun, wa ima ilmu Quran ke, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf ke, ataupun ilmu-ilmu yang lain, maka dianjurkan oleh Nabi kita untuk belajar, untuk mengaji sampai mati. Tak? Maka dengan sebab tu bersungguh kita. Walaupun terkadang perkara yang kita pelajari itu perkara yang sudah kita belajar dahulu, lama dah. Banyak kali, berulang-ulang kali, tapi tak apa, tak jadi hal. Kata ulama, idza taqarrara taqarrar. Apabila banyak kali berulang-ulang kamu belajar, kamu mengaji, kamu telaah, maka nescaya makin kuat dia, makin ingat dia, makin bahasa kita padulah. Tak? Tu dia. Baik tuan-tuan. Jadi tu maksud Maknanya kata Imam Ghazali tidaklah haram iaitu tiada aku iktikadkan dengan dia itu akan haramnya. Yakni tiada mengapa ia membaca Quran itu dengan lahan. Syarat jika telah sungguh-sungguh dipelajarkannya. Dah belajar dah sungguh. Dah macam-macam kaedah, macam-macam cara, ataupun dah macam-macam petua pakai. Suruh baca tu betul, baca tu fasih, tapi tak boleh juga. Maka tiada maka dah belajar dah, maka tiada baik oleh lidahnya. Tak boleh nak buat apalah. Dah semula jadi begitu, ataupun dah usaha dah berkali-kali tetap juga begitu, maka tak apa. Tu baru tak apa, baru dimaafkan. Ini belajar dak pakai hak salah. Pakai berasa berasa betul je, tu tak jadi. Tak. Maka baik. Kemudian dan setengah daripadanya, daripada apa? Yang ini mungkarat, dia kata perkara-perkara yang perlu kita cegah, yang perlu kita tegah. Terutamanya perkara-perkara ini dilakukan pada tempat yang awam, seperti contohnya masjid, di surau dan umpamanya lah. Tak. Setengah daripadanya iaitu orang yang melanjutkan akan suaranya. Melanjut ni makna memanjangkan akan suaranya. Makna umpama dia baca tapi panjang sangat, lebih daripada had ataupun qadar yang dibenarkan. Umpama kata 6 harakat, dia baca sampai 20 umpamanya kan. Maka itu pun juga. Jadi maknanya setengah daripada mungkarat. Tak. Iaitu membaca dengan melanjutkan akan suaranya sekira-kira lebih daripada mat ataupun panjang yang matlub, yang dituntut. Jadi dalam kaedah bacaan Quran, dia ada kan hukum tajwid ni kan. Ada hukum mat di situ. Jadi hukum mat tu kita kena maklum lah. Mat ni dia punya panjang dia ni berapa. Ada mat asli, ada mat arid li sukun, ada mat macam-macam mat, banyak kan. Kalau hukum yang asah tu 5 tu lah. Tak. Tapi bila masuk bab hukum mat ni banyak panjang. Jadi kita kena tahu juga. Tak. Jadi semaksimanya berapa? Semaksima ataupun paling panjang berapa? Tapi dia nak mungkin tak tahu sebab nak lagu ke apa ke, panjang sangat mat. Terlalu panjang, lebih daripada yang dituntut. Itu juga setengah daripada mungkarat.
ya, melanjutkan suara panjang sekira-kira lebih daripada mat yang matlub pada bacaannya, ya. Ini satu contoh, ya, iaitu pada perkataan, ucapan. Jadi hal-hal yang berlaku ataupun perkara-perkara yang terjadi ini wa'ima dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Tak? Itu satu. Atau berpaling dadanya daripada qiblat. Berpaling dada daripada qiblat. Ketika ia mengatakan, ini bagi Bilal ataupun muazzin, hayya 'alas salah, ya, hayya 'alal falah. Ngapa kena paling? Kerana ni setengah daripada sunat, ya, bagi orang azan. Ya, kalau kita buka kitab fiqh kan, dia disebut situ. Ya, dalam kitab ni pun ada. Juzuk ataupun jilid pertama dulu dah sebut dah. Ya, lama dah, ya. Iaitu setengah daripada sunat bagi orang yang azan itu bahawa memalingkan akan mukanya, bukan dada. Tak. Ya, muka sahaja. Ya, iaitu kalau hayya 'alas solah dipalingkan ke sebelah kanan. Tak. Kalau hayya 'alal falah dipalingkan sebelah kiri. Itu pun tertentu bagi azan, bagi bang. Jangan pula qomat pun buat juga gitu. Tak. Azan. Ya. Tak. Jadi ini berpalingnya hingga dada. Sampai dada pun terus berpaling. Maka tak dituntut, tak disuruh, walaupun benda tu asalnya sunat. Tapi dah menyalahi yang sunat, jadi makruh lah pula. Jadi ya, ada berubahlah hukum. Itu mana ni perbuatan berpaling dadanya. Itu dalam bab azan. Kalau dalam bab semayang berpaling dada, tentulah membatalkan akan semayang. Itu pun ada beberapa, kita kata, ya, ada beberapa syarat lah. Kalau batalnya begini, kalau sekiranya begini tak batal. Kalau kita tengok lanjutan bab semayang, bab berpaling ni, kalau sekiranya semayang dalam keadaan takut syiddatul khauf macam mana? Kan? Adakah diharuskan berpaling? Dan syiddatul khauf tu sendiri, semayang kerana takut tu pun ada macam-macam kaifiat pula. Nah, asal, ya. Yang dikatakan semayang syiddatul khauf ni asal, iaitulah ketika berlaku pada baginda Nabi SAW sendiri. Tak, yang mana, ya, Nabi dalam peperangan. Betul lah, dalam perang memang takut lah. Tak, maklum sajalah. Ya, bila perang kita nak semayang macam mana? Tak, musuh tu ada hadapan tu. Kita nak semayang. Bila kita kata semayang, dah terbatas pergerakan kita, perlakuan kita kan. Jadi maka dengan sebab tu Allah Ta'ala turunkan ayat, ya, yang mana pada ketika itu dah hukum semayang, syiddatul khauf, mana harus diperbolehkan bagi kita untuk berpaling, berpaling dada ke berpaling apa tak apa, ya. Maka dikiaskan oleh ulama asal makna syiddatul khauf bukan hanya perang je. Syiddatul khauf ni pun macam-macam juga kategorinya kan. Tak. Jadi kalau berlaku dah perkara ataupun keadaan-keadaan ini, maka diharuskan berpaling, ya, boleh berpaling dan tidak membawa kepada batas semayang. Ya, asal kalau berpaling ke dada daripada kiblat ke tengah semayang, batas semayang, tak sah semayang. Ni kerana syiddatul khauf, maka diharuskan berpaling. Pun ada juga syarat-syarat dia. Ya, ada juga syarat-syarat dia. Kalau berpaling, bagaimana keadaannya kalau semayang tu, ya, supaya tidak batal. Walaupun dibenarkan berpaling, tapi ada beberapa keadaan yang mana, ya, syarat-syarat supaya tak batal semayang tu. Maknanya walau lari 100 meter, walau lari 2-3 kilometer pun tetap masih dalam semayang. Ya. Baik, itu tak apalah, itu dah syiddatul khauf. Baik, ni bab berpaling. Jadi dalam sunat azan ni, iaitulah memang disunatkan ketika kita mengucapkan hayya 'alas solah, berpaling kepada pihak kanan kan. Berpaling muka, bukan dada, ya. Ya. Baik. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Kerana yang demikian itu, demikian apa tu? Iaitu berpaling dada itu makruh. Hukumnya. Asalkan hukum sunat kan. Paling muka. Tapi bila dah dengan dada sekali, dengan dada sekali, jadi makruh pula, tukar pula hukum.
Jadi nak buat sunat tu ikutlah. Buat sunat ni bagus, tambah pahala, tapi tak kena cara jadi makruh pula, ngurang pula pahala. Sebab tu dalam bab semayang ni tuan-tuan gitu. Memang ada perkara-perkara yang disunatkan, contohnya kan bila kita bertasbih kan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali kan. Tak, kalau sekiranya ada masa, ada peluang baca lebih, ya boleh. Baca sampai 5 kali, baca sampai 7 kali, baca sampai 11 kali boleh. Tambah lagi, doa pula ada. Tak, boleh. Tak ada masalah. Itu syarat. Kalau semayang seorang diri, bolehlah nak panjang. Ataupun, kalau kita makmum, ikut imam ni lama gamaknya, rokoknya. Ada masa lagi ni aku baca lagi, baca, tak ada masalah. Tapi kalau jadi imam, tak boleh lebih, tak boleh panjang. Asalnya sunat kan. Tapi bila dah imam ni mana dia membawa makmum belakang ramai ikut dia. Jadi bila dia panjangkan akan tasbih lebih pada 3 kali, padahal makmum tidak redha dengan perbuatan tersebut, jadi makruh pula. Saya nak dapat pahala lebih, tiba-tiba dapat jadi makruh, maka tak sah. Tinggalkan, padan 3 cukup. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 cukup. Tu lebih afdal bagi imam. Kalau makmum lain ceritalah, ataupun kalau semayang seorang, tu pun tidak masalah. Ni imam ni. Jangan sedap jadi imam, kita ikut buat apa kita rasa sedap, rasa seronok. Padahal makmum belakang makmum merana ataupun keluh kesah dan sebagainya. Tu satu. Jadi asalnya hukum sunat tak? Sunat. Tapi bila buat lebih daripada yang sepatutnya, jadi makruh. Begitulah dalam perbuatan semayang. Contoh pula kita kata sujud kan. Sujud lama bagus tak? Bagus. Lama bagus. Tapi dah pahala je lah. Yalah tempat sujud, tempat kita hampir dengan Tuhan kita kan. Situlah kita bertasbih, situ kita berdoa dan macam-macam lagi. Tiba-tiba kita buat dalam semayang berjemaah. Kita sujud lama. Imam dah tahiyat dah. Kita dah baca doa tu, baca doa, maklumlah sujud yang terakhir. Kebetulan pula malam Lailatul Qadar tu. Malam-malam Ramadan, malam tarawih witir, kita sujud lama. Imam sampai nak bagi salam kita baru nak angkat kepala. Maka jadi makruh pula. Asal hukum sujud saya sunat lama dalam sujud, tapi oleh kerana berjemaah mengikut imam, kita tak boleh lah nak lama. Ikut patut-patut lah. Maka sebab tu dalam bab semayang ni orang yang belajar, orang yang tahu bagaimana nak menghimpunkan ataupun nak menuntut akan pahala, akan kita kata sunat-sunat memang banyak boleh kita kutip, boleh kita himpun. Tetapi kalau tak kena cara, tak kena buat, jadi pula negatif pula. Jadi tak banyak pula sebab salah buat. Semayang jemaah ni asalnya maknanya pahala berganda kan. Hadis Nabi kata 27 kali ganda semayang berjemaah ni pahala daripada semayang seorang. Ada hadis kata 25, ada 26, ada 27 hadis. Tak apalah, tapi mana banyaklah. Tapi tak kena gaya, tak kena buat, tak kena ikut, kosong. Super semayang seorang. Semayang jemaah tapi buat pandai dia, buat sedap dia. Patutnya ikut imam, ikutlah. Bukan kata dari segi kita kata apa, saf saja belakang imam, bahkan segala perbuatan imam kita kena buat, kita kena turut sebaik yang mungkin. Jangan ada renggang ataupun senggang masa yang lama antara perbuatan imam dengan makmum. Dahulu memang tentulah tak boleh mendahului imam kan, ini lama kemudian dia berimam, tapi lama pula masa kita ambil. Konon-kononnya nak cari pahala banyak.
maka menyalahi pada perbuatan imam dalam perkara-perkara yang yang makruh menyalahi, maka menyebabkan luput ataupun hilang fadilat berjemaah. Jadi buat apa semayang jemaah kalau tak dapat pahala berjemaah? Tak, kita semayang berjemaah ni nak pahala lebih. Tiba-tiba kita buat tak kena cara, tak kena gaya, dah luput, supaya semayang seorang. Tak. Tapi yalah, kita bila orang tanya, kita kena beritahu lah semayang jemaah tu pahala banyak. Jangan pula kalau tak kena cara mu buat-buat, tak kena cara silap-silap kosong mu tak ada pahala, baik mu semayang seorang, jangan kata gitu. Maknanya kita galak kalau orang semayang jemaah. Cuma dalam kita mengikuti semayang berjemaah tu hendaklah kita pelihara. Itu setengah daripada adab makmum. Adab imam lain pula, ni adab makmum. Mana dia kena ikut segala perbuatan imam selagi tidak bercanggah, selagi tidak menyalahi yang boleh membatalkan. Mana kalau yang batal tak usah ikutlah. Selagi yang tak membatal, maka dia kena ikut. Tu hukum semayang berjemaah tu lain pula macam bahas dia. Baik balik kita pada kitab. Iaitulah dia kata jadi maknanya itu juga antara perbuatan perbuatan yang mana perlu diingkarkan. Tak. Kerana yang demikian itu makruh, maka sunat ingkarkan akan dia. Baik. Ni kita kata bab sunat, bab kita kata mengingkarkan perkara ni asalnya sunat tetapi salah buat jadi makruh. Benda makruh gini pun sunat kita mengingkarkan. Tak. Sunat kita ingkar, mana kena beritahu. Tak boleh gini, tak boleh dengan cara, dengan approach masing-masing lah yang baik. Apatah lagi kalau memang nyata perkara itu perkara yang haram. Perkara yang haram mesti wajib kena tegur. Okey. Baik. Dan demikian lagi lah sekalian yang makruh itu. Mana sekalian apa? Sekalian perbuatan-perbuatan. Sama ada yang dalam semayang ataupun yang di sebelum semayang, selepas semayang. Yang dilakukan. Yang nyata hukumnya makruh. Maka sunat kita ingkarkan. Kena maklum, kena beritahulah. Tapi sebenarnya tuan-tuan dalam bab ini bagi orang yang sentiasa berada dalam kuliah, sentiasa mengaji, dia faham, dia maklum. Ini yang jarang-jarang ataupun tak penuh datang hadir majlis ilmu kuliah. Tu kadang itu yang berlaku tu. Tapi orang selalu hadir, selalu datang, tak ada masalah. Kerana dia pun maklum dalam pengajian dia sentuh ataupun dia beritahu gini begitu dan umpamanya. Baik tu. Okey. Dan setengah daripadanya. Daripada apa? Iaitu daripada perkara yang perlu diingkarkan. Perlu ni maknanya sama ada sunat mengingkarkan ataupun wajib mengingkarkan. Wajib. Nahi mungkar lah kita katakan. Tengah daripadanya itu jika memakailah khatib. Siapa dia khatib? Kalau kita setengah-setengah khatib tu lah tu imam. Setengah tempat khatib lain, tu imam lain. Sebab apa? Sebab kalau kata tu imam, dia mengimamkan semayang. Adapun khatib yang baca khutbah. Tapi setengah tempat dia lah tu imam, dia lah khatib. Tak apalah. Dia jika memakailah oleh khatib ataupun lainnya. Apa pakai? Akan kain yang bercampur sutra. Kain campur sutra. Itu mana kain campur, sutra dia campur. Tak. Ada yang sutra original, asli, 100%. Tu mahal lah tu. Kalau baju selai mungkin beratus lah harga dia kan. Ada. Maka dia pakai. Kain, sutra yang bercampur. Mungkin 50% lah. 50% sutra, 50% cotton ke ataupun lain-lain daripada tekstil kan. Jadi ini pun perkara yang mungkar. Khatib ni orang lelaki kan. Kalau perempuan khatibah orang lelaki. Jadi orang lelaki haram pakai kain sutra.
Tak. Jadi dibahas ulama, adakah ya sutra tu 100% ataupun yang bercampur. Sini kata musannif ya, iaitulah memakai khatib atau lainnya, lain daripada khatib, akan kain ya, yang bercampur bercampur sutra, yang banyaklah sutranya daripada benangnya. Jadi campur. Kerana ya kita maklum bahawasanya sutra ni kan iaitu benang yang dihasilkan oleh ulat sutra kan. Jadi dia proses lama-lama jadi benang. Biasa kalau kita pakai kain kapas cotton tu kan daripada kapas kan. Jadi benang, jadi pakaian. Ni dia daripada sutra. Daripada ulat sutra tu. Jadi maknanya bagi orang lelaki haram pakai sutra. Walaupun sutra yang bercampur. Tu. Pakai, mana pakai ni ialah pakaian lah. Wa ima baju, wa ima seluar, wa ima selendang, wa ima serban, wa ima apa sajalah bagi lelaki. Jadi bercampur sutra yang banyak lah sutranya daripada benang. Mana kalau banyak tu mana lebih 50% lah. Mungkin 60% sutra, 40%-nya cotton. Cotton. Begitu. Maka juga kata ulama haram bercampur banyak sutranya. Maka dalam bab ni juga kalau kita melihat dikiaskan atas perhiasan yang namanya suasa ataupun tosa. Suasa kan campuran emas dengan tembaga kan. Jadi hak tu pun ulama kias juga kerana campur begini begitu. Tapi ialah khilaf ulama kan. Jadi kalau berasa nak pakai pendapat yang mengatakan harus pakai sutra, pakai suasa bagi lelaki kan. Kalau setengah ulama yang kata haram, yang kita nak pakai tu saya pakai. Baik jadi bakhilah ni. Tapi ialah yang orang yang terlebih ihtiyat pada memeliharakan ini, maka dia orang yang warak. Okey. Maka iaitulah wajib engkarkan akan dia. Siapa? Ialah kita lah. Kita makmum ataupun kita tak kira lah siapa-siapa pun kita tahu kan. Pakai. Ini contoh pakaian. Belum lagi kita kata barang mah lagi, betul kan? Setengah kan kadang-kadang tu kan dia yalah. Dia juga jenis-jenis mah. Ini jenis pakaian, jenis kain sutra. Jadi wajib diingkarkan. Tambah pula tok imam ataupun tok khatib. Kenapa mereka ni jadi ikutan? Mana kalau tok imam boleh, kita pun boleh jugalah. Jadi takut jadi begitu. Nama pun imam kan yang diikutkan akan dia. Imam-imam ni bukan kita ikutlah sembahyang. Bahkan segala kelakuan perihal mereka itu makmum ataupun orang biasa melihat dan kadang-kadang mencontoh. Maka dengan sebab tu imam tak boleh kalau nampak. Ataupun yang pakai itu kan bukan imam ataupun bukan khatib yang dalam ayat tadi atau lainnya. Tok Bila ke, Tok Siok ke, tak kira lah. Memakai akan begitu, maka wajib diingkarkan. Kerana benda tu haram. Apatah lagi lah kalau memang betul pure asli sutra yang mahamnya tu kan. Maka tentu sajalah lebih haramnya. Baik, okey. Masa pun tak mengizinkan kita. Jadi tak isyak lagi. Baik sikit lagi. Dan setengah daripadanya. Setengah daripada apa? Perkara yang wajib kita ingkarkan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Setengah daripadanya iaitulah orang yang berhikayat. Orang yang menceritakan ataupun yang berkisahkan, mengisahkan bid'ah yang adalah di dalam hikayat perkataan yang berdusta.
Makna ya cerita benda bid'ah. Baik, benda bid'ah ni benda apa? Ya, benda kata yang kata bid'ah ni kata iaitu yang Nabi tak pernah buat. Banyak benda tak pernah Nabi tak pernah buat kan. Tak apalah. Banyak, memang banyak lah. Wa ima, amalan wa ima, perbuatan wa ima, alat, benda dan seumpamanya. Banyak. Tapi adakah bermakna bila Nabi tak buat, kita tak boleh buat juga? Tak. Ni ialah saya tak nak bahas panjang-panjang bab bid'ah ni kerana sudah dibahaskan oleh para ustaz kita, para ulama kita kan tentang bab bid'ah ni. Cuma nak tekan sini iaitu bid'ah yang jelas di dalamnya ada unsur-unsur penipuan ataupun dusta. Kalau misal kata kita cerita bab teknologi ataupun kita cerita bab vaksin ataupun kita cerita bab COVID dan umpamanya kan, betul, zaman Nabi tak ada, tapi perkara ni baru berlaku, baru ditemui, manusia sentiasa membicarakan hal itu. Boleh ke tak bincang? Jawabnya boleh lah. Ada tak manfaat? Ada, supaya kita berjaga-jaga, berhati-hati dan umpamanya. Tak. Maka dengan sebab tu boleh, harus boleh. Habis yang tak boleh tu apa? Iaitulah hal-hal, perkara-perkara yang tidak berkaitan ataupun yang kita kata umpamanya kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang diada-adakan ataupun dalam istilah sekarang itu cerita-cerita yang diviralkan padahal tak tak benar, tak diketahuikan akan kesahihan cerita tu. Itu contohnya lah. Dan banyak lagi lah tuan-tuan cerita-cerita bab perkara-perkara bid'ah yang padanya itu akan pendustaan. Jadi maka wajib ditegahkan supaya tidak berlakulah perkara-perkara tersebut, sama ada di dalam masjid ataupun yang lainnya, sama ada di masjid ataupun tempat yang lain, maka iaitu lazim ingkarkan akan dia. Jadi mesti tak dapat tidak kita ingkarkan. Jadi senang kata nak cerita ataupun nak borak, nak berbual, biarlah perkara-perkara yang diharuskan, perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang ada manfaatnya. Sebab kalau tak ada faedah, tak ada manfaat, tambah pula dalam itu ada dusta dan sebagainya, ucapan kita, perkataan itu dicatat oleh malaikat sebagai dusta, sebagai dosa. Itu dia. Baik tuan-tuan, oleh kerana masa tak mengizinkan, jadi saya rasa setakat tu dulu kerana dah sampai waktu isyak. Dan alhamdulillah lah, ini pertama kali buat permulaannya, insya-Allah. Sekiranya dipanjangkan umur, akan kita sambung lagi kuliah pengajian kitab kita ni. Maklum sajalah kan, saya ni bercakap seorang, jadi tengok dinding lah. Biasa ceramah ataupun mengajar depan orang, tak adalah apa sangat kan, depan orang, tapi ni kita seorang-seorang. Tambah pula gangguan sedikit sebanyak, maklum saja di rumah. Kalau di surau tu lain cerita, ni di rumah dengan budak lah, dengan itu ini kan. Jadi saya mohon maaf lah, ada salah silap InsyaAllah kita sambung pada kuliah akan datang. Wallahu ta'ala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa 'allimna ilman aqdamin wa fahimna fahmas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna 'ilma warhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah.